ucapkan selamat Hari Raya. Maklimah rasa tak terlambat lagi sebab Raya kan sebulan kan. Okey, jadi Maklimah doakan dan berharap semoga antum semua sihat bersama keluarga tersayang. Okey, jadi hari ni kita nak buat ulang kaji sikit tentang subjek sains tahun 3. Okey, are you ready? Okey, jom tengok video. Okey, mari kita mula dengan bab 1. Okey, siapa yang masih ingat bab 1 sains tahun 3? Dah lama tinggal kan? Okey, bab 1 sains tahun 3 iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terbahagi kepada 2. Yang pertama, kemahiran proses sains dan yang kedua, kemahiran manipulatif. Okey. Kemahiran proses sains ni bermaksud asas yang kita gunakan dalam mempelajari subjek sains. Dan yang kemahiran manipulatif ni pula, dia lebih menggunakan kemahiran mata dan juga tangan. Okey, ini kemahiran untuk manipulatif ya. Okey, seterusnya kemahiran proses sains ni Maklimah pecahkan kepada 6. Okey, betul tak 6? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kemahiran proses sains. Okey, kemahiran manipulatif iaitu separuh daripada kemahiran proses sains. Ada berapa kalau separuh? Ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 kemahiran manipulatif. Okey, Maklimah akan terangkan satu persatu. Iaitu yang pertama, memerhati. Okey, contoh pemerhatian yang dapat kita buatkan dalam kemahiran proses sains ni. Maklimah sekarang ada satu pokok bunga. Okey, cuba anggap pokok bunga ini sebagai pokok yang hidup. Okey, pokok yang hidup memerlukan apa untuk terus hidup dan subur? Memerlukan air, udara dan cahaya matahari. Okey, cuba bayangkan kamu tidak siram pokok ni selama seminggu. Pokok ini akan jadi apa? Pokok ini akan layu dan akhirnya mati. Okey, itu pemerhatian. Memerhatilah dalam proses sains. Okey, untuk kedua iaitu mengelas. Okey, mengelas ni bukan mengelas untuk Syatibi ataupun Jazari ya. Okey, mengelas ni contoh sekarang Maklimah dah labelkan. Belah kanan hitam, yang tengah biru dan yang kiri warna merah. Okey, sekarang Maklimah ada 3 batang pen. Yang pertama ni merah, kedua hitam dan yang ketiga biru. Okey, sekarang ni apa yang berbeza dengan pen-pen ni? Jenis mereka sama, saiz pun sama. Apa yang beza? Iaitu warna mereka. Jadi kita kelaskan mereka ni mengikut warna. Okey, warna merah kita letakkan di label warna merah. Warna biru kita letakkan di label warna biru. Dan warna hitam kita letakkan di label warna hitam. Okey, kita juga selain pada warna-warna ni, selain dan benda lain, kita boleh juga mengelas mengikut saiz iaitu besar dan kecil. Okey, contoh kalau struktur, kalau tekstur diorang sama ada keras ataupun lembut. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu ukur dan guna nombor. Okey, kalau antum masih ingat, kita ukur contoh sebagai contoh. Okey, Maklimah ada pemadam dan Maklimah nak tahu berapa ukuran untuk pemadam ni. Okey, kita sekarang ada pembaris. Okey, Maklimah nak ukur dalam sentimeter iaitu cm. Okey, kita letakkan di sini. Kita jangan letakkan di tengah ya sebab kita nak tahu saiz dia. Kita letakkan betul-betul di kosong permulaan. Dan terakhir ni kita dapat lihat pemadam di 3,5 ni. Bila di tengah-tengah ni, kita akan ambil 3.5. Okey, di tengah-tengah ni kita tak ambil 3.5 ya. Jangan buat gitu. Kita ambil 3.5 cm.
meter. Okey, boleh? Fahimtum? Fahimna. Okey, seterusnya membuat inference ni dia lebih kepada sebab apa? Kerana apa? Okey, contoh pokok yang Maklimah ceritakan tadi kan, pemerhatian tadi kan. Okey, pokok ni menjadi layu dan mati. Kenapa? Jadi Maklimah minta antum buat inference kenapa pokok ni mati dan layu. Sebab kerana antara faktornya kamu tidak siram. Mungkin pokok ni memerlukan air secukupnya. Mungkin pokok ni memerlukan udara yang cukup, cahaya matahari yang mencukupi. Okey, boleh? Okey, bagus. Okey, untuk meramal, Maklimah bagi contoh senang. Contohnya sukan sekolah. Okey, sukan sekolah ada kumpulan A dan kumpulan B. Okey, begini. Okey, kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kumpulan A ni ahli-ahli pelari lah. Contoh. Okey, diorang berbadan besar. Kuat makan kan waktu PKP ni. Okey, untuk kumpulan B ni pula kurus. Dia tak suka makan. Ataupun bukan tak suka makan tapi tak ada duit nak makan waktu PKP ni. Kenapa tak ada duit? Sebab tak boleh nak bekerja waktu PKP ni, kena duduk di rumah. Sebab itulah kita kena menjadi seorang yang suka bersedekah, bantu-bantu. Kalau ada orang yang susah, kita tolonglah apa yang patut. Contoh, kita bagi makanan ke dia, kita bagi pakaian. Okey, kita kembali kepada topik kita. Okey, A. Murid A ni badannya besar. Murid B ni badannya kurus. Dalam sukan sekolah, dalam pertandingan larian ni, agak-agak siapa yang boleh menang? Badan yang berbadan besar ataupun murid yang berbadan kurus ni. Okey. Maklimah rasa yang B. Sebab dia badan kurus, boleh lari laju. Yang badan A ni, si murid A ni, dia badannya berat. Jadi, sukar untuk berlari. Tapi bergantung kepada ramalan masing-masing. Boleh jadi A menang, boleh jadi juga B yang menang. Okey, seterusnya untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ni kita bukannya bercakap-cakap ya. Okey, tapi kita menyampaikan data-data melalui ringkasan, melalui yang ringkas lah. Okey, contoh. Okey, ini data yang kita ada. Okey, kita ada baca banyak kan, ada 1, 2, 3 baris ni nak baca ni. Larat ke nak baca ni, lagi-lagi kalau bulan puasa ni, lagilah tak berapa nak larat. Jadi kita ringkaskan data-data ni yang ada panjang-panjang ni dalam bentuk jadual ataupun graf. Okey, ini jadual ya. Jadual dan graf. Benda yang sama, data yang sama, buah yang sama. Nampak ni, betik, durian, pisang, tembikai. Cuma cara penyampaian data tu yang berbeza. Boleh buat dua-dua sama ada jadual ataupun graf. Yang mana lagi kamu suka, lagi mudah untuk kamu memahami data-data tersebut. Okey, kemudian kita kembali. Kita dah selesai kemahiran proses sains. Kita pergi pula kepada kemahiran manipulatif. Ada 3, iaitu guna dan kendali alat sains. Kendali ni apa? Apa kendali ni? Kendali ni iaitu kita menggunakan alatan sains dengan baik. Okey, contohnya kita pegang dengan betul, kita letak dengan betul, kita tuang dengan betul. Okey, itu kendali Okey, selepas guna dan kendali ni, hendaklah kita bersihkan elok dan kita simpan alatan sains di atas rak ataupun di dalam rak ataupun di tempat yang kamu ambil alatan tersebut. Okey, yang terakhir itu melakar. Melakar ni masih ingat lagi kan? Yang kamu lakar ni. Yang kamu lakar bikar. Okey, kalau macam ni yang garis-garis ni iaitu
air. Dan lakar ni pastikan kamu mengguna pembaris ya. Okey, ini pula tabung uji. Okey, ini air, ini penutup. Okey, jangan pula kamu buat corak penutup ni sama dengan larutan. Okey, larutan ni air, cecair. Nanti kamu tak dapat nak bezakan ini penutup ataupun ini cecair. Okey, jadi bezakan corak dia. Okey, sekian sahaja untuk bab 1 kemahiran saintifik. Semoga antum semua faham. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk ke bab 2. Okey, bab 2 sains tahun 3. Apa dia? Kalau ingat, Alhamdulillah. Yang tak ingat tu, Irfan. Tengok sini, ingat ke tak ingat? Ubaidah pun. Okey, bab 2 sains tahun 3 iaitu peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains mudah saja, tapi maklimah nak ingatkan balik, nak refresh kan murid-murid, anak-anak dan juga maklimah sendiri supaya otak kita cerdas. Okey? Okey, peraturan bilik sains ni terbahagi kepada 3. Okey, terbahagi kepada berapa? Ada 3. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, apa dia yang terbahagi pada 3 ni? Iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okey, untuk sebelum, kita ada 3 peraturan bilik sains sebelum masuk ke dalam bilik sains. Okey, yang pertama, buka pintu dan tingkap. Kenapa? Supaya udara di dalam bilik sains yang berhabuk-habuk tu boleh keluar dan udara di luar yang fresh, yang segar-segar tu boleh masuk ke dalam bilik sains. Jadi kita pun boleh bernafas dengan bahagianya. Okey, kemudian yang kedua, pakai kasut tertutup. Okey, yang ni maklimah kena ingatkan sangat-sangat, tolong pakai kasut tertutup sekiranya masuk ke bilik sains, masuk ke bengkel. Contoh di rumah kamu tu ada bengkel kereta. Ada ibu bapa kamu yang buka bengkel kereta ataupun ada buat bengkel kayu, bengkel perabot tu. Tolong pakai kasut tertutup. Okay, contoh pakai kasut tertutup ni. Okey, begini ya kasut tertutup. Okey, maksudnya jangan kamu pakai plastik pula. Balut kaki kamu tu memanglah tertutup tapi tak berapa nak selamat. Okey, contohnya di depan tertutup, di tepi kiri dan kanan pun tertutup, juga di belakang pun tutup. Dan pastikan apabila sekeliling tertutup, tapak kasut kamu pun tertutup. Jangan pula atas tutup, bawah ni tak ada pula tapak. Yang tu pun bahaya juga. Okey? Janganlah kamu pakai slipper pula. Contoh slipper macam ni, memang slipper ni selesa untuk kamu, lembut kan. Contohlah, contoh Adidas ni. Nak fashion lah konon tapi tak selamat. Jangan ya, nanti maklimah memang maklimah akan campak buang. Okey? Demi untuk keselamatan kamu juga. Okey. Yang ketiga iaitu tunggu arahan guru. Sebelum masuk ke bilik sains, diminta anak-anak murid tunggu arahan muallim ataupun maklimah sebelum masuk. Sekiranya muallim dan maklimah dah suruh kamu masuk, jadi kamu barulah boleh masuk ke bilik sains. Okey, faham tu? Faham? Nah. Okey. Seterusnya, peraturan semasa di bilik sains. Kita ada 4 peraturan. Yang pertama, ambil alat sains dengan cermat. Jangan nak pakai rampas-rampas macam tu. Yang kedua, tidak conteng meja. Yang ketiga, tidak bergaduh. Husna kasih Zulaika tu. Jangan gaduh sangat. Nanti Tuhan marah. Kita ni kena baik-baik dengan sesama manusia. Okey, yang keempat, jangan rosakkan alatan sains. Okey, kenapa? Sebab apabila alatan sains rosak, kamu dah tak dapat nak buat eksperimen dah. Okey, insya-Allah.
ada masa nanti maklumat akan minta kamu buat eksperimen sains. Okey, dah lama kan tak buat eksperimen kan? Okey. Ini untuk peraturan semasa. Dan untuk yang selepas pula kita ada kita ada 2 sahaja. Okey. Yang pertama, pastikan bilik sains kemas. Okey, contoh ada sampah ni. Jadi kamu ambillah penyapu, ambil penyodok, sapu sama-sama. Janganlah seorang, 2 je. Janganlah orang yang sama sapu. Kita mesti bekerja sama. Okey. Dan sampah ni buang di dalam tong sampah. Okey. Okey, yang kedua tutup lampu dan kipas. Okey, contoh ni lampu kan, lampu di bilik sains kamu. Ni apabila kita berada semasa di bilik sains, kita bolehlah buka lampu dan kipas supaya kita boleh nampak apa yang kita buat dan udara pun dapat mengalir dengan baik. Okey, apabila kita dah nak selepas keluar daripada bilik sains ni, pastikan tutup lampu dan kipas. Okey, dah tutup. Okey, kenapa kita kena tutup? Untuk menjimatkan elektrik. Jangan membazir elektrik. Okey, sesiapa yang bazir elektrik tu, itu amalan syaitan. Okey, ini sahaja untuk peraturan selepas menggunakan bilik sains. Kita ada 2. Okey, sekian sahaja bab 2 peraturan bilik sains. Semoga antum semua faham. Okey, fahim tu? Fahim? Nah, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab 3 sains tahun 3. Okey. Apa dia bab 3 sains tahun 3? Yang panjang sangat tu, iaitu manusia. Okey, dalam bab 3 manusia ni kita belajar 2 perkara, iaitu gigi dan juga makanan. Okey, sebab itulah dalam bab 3 manusia ni ada banyak sangat topik kecil-kecil tu dan banyak yang perlu kita pelajari dan ingati. Okey, tetapi hari ini Mukadimah nak ajarkan, sebenarnya bukan ajarkan. Sebab kita dah belajar, jadi Mukadimah cuma nak ulang kaji semula, nak refresh balik apa yang telah kita belajar dalam bab 3 manusia, gigi dan makanan. Okey, sebut pasal makanan. Sebelum tu, Mukadimah nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, sekarang kita masih raya, jadi jangan lupa makan kuih raya. Okey, kita ada ketupat dan juga kita ada dodol. Okey, dodol ni Mukadimah boleh tumpang promote tak? Okey, Mukadimah ada jual dodol kampung. Raya kan sebulan. Okey, jadi harga RM12 satu bekal 400 gram sahaja. Okey. Okey, sekian saja iklan sebentar. Okey. Dan juga bila sebut pasal makanan, sekarang ini musim durian. Okey, Mukadimah bawa kulit sahaja. Tak laratlah nak angkat sebiji tu, berat dan berduri. Okey. Untuk makan durian ni, Mukadimah nak sihatkan boleh makan, tapi jangan makan terlalu banyak. Jangan makan satu hari tu seguni kalau makan durian je. Boleh, tapi kalau dah makan banyak durian, perlulah minum air kosong banyak-banyak. Okay, kerana apa? Kerana buah durian ni sifatnya panas ya. Sebab itulah setengah orang bila makan durian, walaupun satu ulas ya, bukan satu biji ya. Satu ulas yang isi kecil dalam durian ni. Kalau satu durian ni dipanggil satu biji. Dia boleh demam. Sebab itulah kita perlu minum air yang mencukupi, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, faham tu? Fahim? Okey, kita kembali kepada topik kita, iaitu Mukadimah nak buat ulang kaji tentang gigi. Okey, tentang manusia, tentang makanan ni, insyaAllah minggu depan Mukadimah akan buat ulang kaji dengan lebih terperinci. Okey, berkaitan bab 3 manusia, gigi ni, semua orang ada gigi kan? Okey, semua orang ada gigi. Tak kisahlah kanak-kanak seperti kamu, dewasa maupun yang lebih tua. Cuma bayi yang baru lahir sahaja belum ada gigi. Kalau yang lahir ada gigi tu, Masya Allah, hebat ciptaan Allah kan? Cantik gigi kita semua.
Okey, jadi kita perlulah jaga gigi dengan baik. Okey, siapa lagi ingat? Siapa masih ingat lagi jenis gigi yang kita ada? Ada berapa jenis gigi yang kita ada? Okey, kita ada 3 jenis gigi, iaitu gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Okey, ni kalau tanya dua depan ni mesti ramai yang dah tak ingat kan. Okey, kalau tak ingat tak apa lagi. Cuba tengok gigi dekat cermin tu. Masing-masing ada gigi lagi tak? Hari raya ni. Makan banyak sangat. Manalah tahu kan. Okey. Sebelum tu Maklimah nak bezakan gigi kacip dan gigi taring. Okey, kalau kita tengok dua ni. Gigi taring dia tajam ya. Sebab itulah dia sesuai untuk harimau, untuk singa, untuk haiwan-haiwan yang makan haiwan lain. Okey, contoh gigi kacip. Dia permukaan dia ni rata. Berbeza dengan gigi taring yang tajam dan gigi kacip dia rata. Okey, gigi geraham pula. Gigi geraham ni kalau kamu tengok dekat mulut kita di cermin tu, dia berada di belakang. Selalunya berada di belakang. Belakang, atas dan bawah pun ada. Okey, apa fungsi-fungsi gigi-gigi ni? Okey, Zaidul Iman, apa dia fungsi gigi kacip? Ingat lagi ke tidak? Syakira Hana, ingat lagi tak? Fungsi gigi taring ni apa dia? Okey, Wilda, Datul Wilda, ingat lagi tak gigi geraham ni untuk apa ni? Mengajar. Pastikan dalam mulut kamu ada 3 jenis gigi ini. Okey. Fungsi. Okey, Maklimah dah tuliskan dah. Fungsi-fungsinya iaitu ada memotong, mengoyak dan juga melumatkan. Tapi yang mana satu? Okey, kita ingatkan balik. Okey, cara nak senang je. Iaitu gigi taring, dia tajam. Maklumat tadi kata sesuai untuk haiwan-haiwan seperti harimau dan singa. Kita pun ada sesuai. Tapi untuk mudah ingatkan, ingat gigi taring ni untuk harimau dan singa. Okey, harimau dan singa ni dia makan apa? Dia makan daging. Okey, bila dia makan daging, dia perlu mengoyakkan dahulu daging tu, barulah mudah untuk dia telan. Okey, jadi gigi taring untuk mengoyakkan makanan. Okey, selepas mengoyakkan makanan, kita perlulah memotong makanan menggunakan gigi kacip. Okey, dan seterusnya gigi geraham yang duduk di belakang mulut kita tu, atas dan bawah, berfungsi untuk melumatkan makanan, barulah kita boleh telan makanan tersebut. Okey, kalau kita tak lumatkan dulu, kita koyak, kita potong, kemudian kita telan. Sebab itulah terjadinya tercekik. Okey, jadi kita perlulah mengoyak dulu, memotong dan melumatkan makanan dengan sekata, barulah kita boleh telan. Okey, faham tu? Faham? Nah. Okey, kemudian kita masuk pula ke topik kecil, struktur gigi. Okey, struktur gigi ni boleh rujuk buku teks muka surat 32. Yang ada gambar ni, kerata rentas struktur gigi. Okey, ini gigi kamu. Contoh ni gigi geraham lah ni. Tapi untuk semua gigi pun mesti ada struktur gigi ni. Ada ke-5 struktur ni. Okey, ni contoh gigi kamu dibelah 2. Jadi ini isi dalam ya. Okey, yang pertama enamel, dentin, gusi, saraf dan salur darah. Okey, payah kan nak ingat kan? Macam mana nak ingat susunan dia ni? Okey, jadi Maklimah dah nak mudahkan kamu untuk ingat. Memudahkan Maklimah juga untuk ingat. Kita pakai ini dia. Okey, apa benda pula ni? Okey, ini ialah mak di gym sihat.
Emak di gym sihat untuk apa? Untuk senam dan doa. Okey, doa supaya kurus. Selepas PKP ni banyak sangat makan ni. Bukan saja mak ni. Mak ayah kamu pun kena senam-senam juga supaya diberikan kesihatan yang baik. Okey, macam mana nak guna perkataan yang macam nak bagi ingat ni kan. Okey, contohlah kan. Okey, memang letak di sini. Okey, kita ambil huruf depan, setiap huruf depan ni. Contoh, nama kita ambil I iaitu emak. Then tin kita ambil menjadi D. Gusi, G kita ambil sebagai gym. Saraf kita letak sebagai sihat. Salur darah kita ambil sebagai senam dan doa. Okey, boleh? Emak di gym sihat, senam, doa. Okey. E, animal. D, dentin. G, gusi. S, saraf. S, salur. Dan terakhir sekali D iaitu darah. Okey? Okey, semoga kita semua ingat rantas struktur gigi ni. Kena ingat ni sebab dia berada dalam mulut kita ni. Okey? Okey, selepas jenis gigi, selepas struktur gigi, kita perlu menjaga kesihatan gigi kita. Okey. Untuk kesihatan gigi, kita ada 2 subtopik. 2 topik kecil lah bahawa kesihatan gigi ni, iaitu penjagaan gigi dan juga rawatan gigi. Tetapi yang pertama kita perlulah menjaga gigi. Kalau kita tak jaga, kita perlu buat rawatan gigi. Okey. Apa dia penjagaan gigi ni? Macam mana nak jaga gigi ni? Selepas kita makan, tak kisahlah makan apa-apa pun, makan ketupat ke, makan durian ni ke. Okey. Kita perlu yang pertama berkumur. Berkumur sekurang-kurangnya 3 kali ataupun sampailah kita rasa gigi dan mulut kita ni bersih. Kalau macam tak puas, masih lagi ada bau-bau durian tu kan, bau-bau ketupat rendang tu, lemah-lemah yang sedap-sedap tu, kita bolehlah berus gigi semula. Okey, tak kisah ya, perlu berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali. Lebih baik, kurang jangan. Okey, kalau masih lagi tersekat-sekat, kuih, semperit ke di celah-celah gigi tu, kita boleh floss gigi. Okey, floss gigi ni, masih ingat kan Mak Limah kata dia macam benang yang halus tapi dia tak rapuh macam benang jahit tu. Boleh dapatkan floss gigi ni di farmasi yang berdekatan. Okey. Okey, untuk rawatan pula, sekiranya ada yang malas berkumur, ada yang berus gigi, ada yang malas floss gigi ni, terpaksalah buat rawatan. Contohnya, dah sakit, dah berlubang pula, kena pergi hospital. Jadi, kita perlulah buat tempat ini. Okey, yang pertama, tampalan. Tampalan ni untuk gigi yang berlubang. Selalunya berlaku di gigi geraham. Gigi geraham selalu berlubang, jadi kita perlu tampal. Okey, yang kedua, kita buat pendakap gigi. Pendakap gigi ni untuk gigi yang berterabur. Mak Limah pernah cerita dan lukis hari tu di dalam kelas. Dan untuk gigi palsu. Okey, yang keempat pula rawatan akar. Okey, rawatan akar ni, contoh gigi dah berlubang tapi doktor tak sarankan untuk buat tampalan. Doktor sarankan untuk buat rawatan akar. Okey. Okey, tadi Mak Limah ada sebut tentang gigi palsu kan? Okey, ini gigi palsu. Gigi palsu ni selalunya untuk orang-orang yang sudah tua ataupun dewasa yang dah tak banyak gigi dah. Jadi tak banyak gigi tu tak comel lah kan, nak senyum ke nak bercakap. Jadi doktor sarankan untuk membuat gigi palsu. Okey, ini dia gigi palsu. Contoh gigi palsu. Jangan tanya Mak Limah gigi palsu siapa ni. Okey, untuk gigi palsu ni, okey kalau kamu perhatikan,
Okey. Okey. Okey, ini bahagian gigi. Okey, ini kat depan ni gigi apa? Gigi kacip. Okey, yang tepi ni nampak tak? Okey, sini rata, sini dia tajam sikit. Sini gigi taring dan yang ini gigi geraham. Okey, dan yang atas ni pula ialah gusi. Okey, ni langit kita. Okey, ni gigi pasu belah atas. Okey, jangan minta Maklimah buat demo untuk pakai ni pula. Jangan. Maklimah tak kerti pakai gigi pasu ni. Okey, ini gigi pasu ya. Dia, okey, jangan takut. Ni bukannya gusi manusia yang telah meninggal ke apa ya. Bukan. Ni cuma plastik. Ni silikon sahaja. Bukannya gigi betul-betul ataupun gusi betul-betul. Ni hanyalah plastik ataupun silikon yang dibentuk. Dia adalah cara kilang dia tu. Dia buat untuk gigi palsu. Serupa dengan gigi yang sama tetapi serupa tapi tak sama. Okey. Sekian saja. Sekian saja topik bab 3 manusia gigi. Semoga semua boleh faham. Okey. Fahim tum? Fahimna. InsyaAllah.